Astaghfirullahaladzim, la hawla wa la quwwata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Al-Baqarah 183. Yang hormati dan kasihi pengurusi dan kuasa pengurusan masjid dan seluruh dan kuasa pengurusan, Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, dan yang dikasihi dan hormati seluruh para jamaah Zuhur di tanggal 21 Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana kita berhimpun di hari yang penuh keberkatan, di saat yang penuh kerahmatan, di majlis yang penuh dengan kemuliaan, dan di hari-hari yang penuh dengan 1001 kemuliaan dan kebaikan, yaitu 10 malam terakhir ataupun 10 hari terakhir. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita usahakan, dari sekecil-kecil amalan hinggalah sebesar-besar amalan, moga-moga Allah terima sebagai amal salah kita. Walaupun mungkin dalam kekurangan, sebagai manusia ada kelemahan kekurangan kita, tapi Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala kita. Kerana Ramadan jaminannya ialah pahala bertambah-tambah. Amal yang sunat akan dijadikan pahala wajib, dan amal wajib Ramadan digandakan 70 kali ganda. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa amal Ramadan kita ini insya-Allah tidak akan dikurangi dan mengurangi kelebihannya. Yang penting ialah kita kekalkanlah. Tuan-tuan yang membaca Al-Quran, yang bertasbih, bertahmid, berqiyam, bertahajud, menderma, berinfak harta, beri makan orang buka puasa, yang beristighfar, bertaubat, yang sembahyang sunat dijagai, yang fardu pun dijagainya, insya-Allah teruskanlah. Apalagi di kesempatan 10 hari terakhir ini, sesuai dengan kelebihannya, iaitulah hari di mana disebut sebagai hari Al-Qadar. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
taharraw lailatul qadri fil 10 al-awakhir, syarilah malam al-qadar dalam 10 hari Ramadan yang terakhir. Itu bermula semalam hinggalah kepada penghujungnya dalam tempoh beberapa akan datang. Tajuk saya pada hari ini ialah latih jiwa dalam i'tikaf di bulan Ramadan ini. Tuan-tuan sekalian, hakikatnya dalam Ramadan ini antara amalan yang digalakkan kita untuk kita lakukan ialah beriktikaf. Beriktikaf ia adalah satu sunnah yang datang daripada amalan para nabi-nabi, rasul-rasul dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'tikaf ini dalilnya daripada Al-Quran, surah Al-Baqarah 187. Allah sebut kepada kita, wa antum ma'akifuna fil masajid, kamu beriktikaf di dalam masjid. Demikian dalam surah Al-Baqarah 125 Allah berfirman, wal 'akifina war ruk'is sujud, ada orang beriktikaf rukuk dan sujud ketika mereka menyembah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat dibaca tadi jelas menunjukkan suatu syariat terdahulu yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Ismail, kemudian diteruskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sunnah Nabi kita Muhammad ini disebutkan oleh para sahabat. Contohnya daripada hadis Ibnu Umar, sabda katanya, kata Ibnu Umar, kana ya'takifu fil 10 al-awakhir min syahr Ramadan thumma lam yazal ala dhalika hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Nabi SAW beriktikaf pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan secara berterusan hinggalah baginda wafat. Maknanya sampai Nabi wafat, bila masuk Ramadan 10 terakhir, Nabi kita beriktikaf dalam masjid. Dan menunjuk kepada kita amalan yang sunnahnya besar sekali. Dalam hal ini tuan-tuan, kita perlu lihat dalam bentuk yang lebih harmoni, kerana usaha i'tikaf ini satu usaha yang baik, apalagi bagi mereka yang berpeluang untuk duduk di masjid sepanjang masa 10 hari ini dalam keadaan duduk dengan ibadat, Quran dibaca, tilawah Quran, tasbih, tahmid, qiyam, tahajud, dengan zikir, dengan istighfar, dengan apa saja amalan yang mereka ini dalam keadaan fokus kepada ibadat 10 hari terakhir ini. Ini sunnahnya, dan bagi kita semua ini amalan yang diterima oleh syariat, bahkan digalakkan kepada kita. Dan ia satu amalan yang boleh kita lakukan dan wajib, dan perlu, bukan wajib, boleh kita lakukan dan perlu kita lakukan kalau kita ada kemampuan yang secukupnya. Dari sudut mungkin tidaklah halangan tertentu, sebab dalam konteks kita sekarang mungkin nak i'tikaf secara total begitu, mungkin adalah halangan-halangan semasa yang kita raikan juga, faktor pekerjaan, faktor urusan tertentu yang kadang-kadang jadikan kita paksa tunaikan di luar sana. Kerja contohnya, urusan pejabat, urusan perniagaan, kadang-kadang ada halangannya. Tetapi seorang yang tekad, yang berazam, usaha untuk fokus i'tikaf boleh saja dilakukan. Kenapa? Kerana dia nak beribadat secara total, fokus pada ibadat sehingga meninggalkan sekejap urusan dunia, pekerjaan dan seumpamanya. Jadi ini satu di antara kelebihanlah bagi mereka yang berupaya, yang dalam keadaan mampu untuk duduk beriktikaf di masjid dalam tempoh yang lama hingga selesai Ramadan 10 hari tersebut. Baik, cuma dalam hal ini saya nak sebut sikitlah hukumnya sebelum kita ambil secara ruang yang ada untuk cakap ibadatnya. Jadi kepada orang yang beriktikaf ini,
maka ia dalam keadaan duduk menyibukkan diri dengan amalan zikir, tasbih, tahmid, qiyam, baca Quran, sebagainya, dalam keadaan dia tidak keluar pada masjid melainkan tujuan-tujuan yang terpaksa. Ini i'tikaf yang betul lah. Dia keluar keadaan yang terpaksa dia keluar. Contohnya sakit demam, pas ke klinik buat rawatan, contohnya, itu tak masalah, tidak batalkan i'tikafnya. Dia i'tikaf kalau dia keluar dari urusan tertentu, contoh kesihatan ke, nak rawatan ke, dan seumpamanya sikit sebanyak, tak ada masalah. Tapi dalam hal ini kata setengah ulama, seorang yang i'tikaf itu tidak patut dan wajar dari i'tikaf dia keluar urusan-urusan biasa, urusan semata-mata nak relax, nak keluar main-main, tak boleh. Jadi ini di antara satu perkara yang kita nak kena renung lah. Sebab tu orang i'tikaf ni terbaik sangat lah, ya, kemampuannya ada, silakan. Adapun dalam suasana tertentu, mungkin kita ini secara pandangan umum di kalangan para ulama, ada orang mungkin tidak mampu beriktikaf, duduk secara begitu rupa sehingga duduk di masjid tak keluar, beribadat. Maka di sini tidaklah satu benda yang mengurangi pahala kita. Tuan-tuan datang ke masjid semacam sekarang ini, dalam sementara menanti zuhur, datang seawal jam 9 pagi, seawal 10 pagi tadi, duduk dengan Quran, dengan solat duha, dengan munajat, dengan doa, air mata tumpah, dengan zikir tasbih, dengan rintihan munajat sampai zuhur. Itu kira i'tikaf juga. I'tikaf yang namanya i'tikaf muakkad, i'tikaf sementara, duduk dengan niat yang betul. Memang duduk dengan tujuan ibadat, dengan Quran dibaca, tasbih dikumandangkan, dengan keinsafan hati, muhasabah diri, dengan air mata tumpah, penyesalan dosa yang lama-lama, istighfar berpanjangan, Quran dibaca, doa dipanjatkan. Ini i'tikaf, tapi i'tikaf yang muakkad, i'tikaf yang sementara. Arti berlama-lama kita dalam tempoh tertentu atas faktor kita boleh i'tikaf lama, tak ada masalah. Yang penting ialah kita guna kesempatan. Ada kala kita mungkin selepas zuhur nanti duduk sampai waktu maghrib, boleh jadi ada. Daripada zuhur dia masuk ke masjid, boleh berlaut lama-lama sehingga jam 6 petang contohnya, hingga 6.30. Daripada maghrib, zuhur, asar, itu kan i'tikaf muakkad, sementara. Tak mungkin ada urusan lain, pas 6.30 urusan anak, urusan keluarga, nak buka di rumah. Jadi yang penting ialah, saya kira yang utama sekarang ialah bagaimana kita nak fokus 10 malam akhir siang ke malam dengan amal-amal yang bersifat dalaman kita, kejiwaan kita, yang mampu beriktikaf di masjid. Alhamdulillah, saya nampak ramai, bukan tak ramai, yang bawa beg ke masjid, duduk di masjid beriktikaf. Tahniah. Ini satu di antara amalan mulia. Tapi tak mampu. Yang penting ialah kepada kita semua, ambil kesempatan itu untuk banyakkan ibadat, khasnya amalan-amalan kejiwaan. 10 malam akhir 10 hari akhir Ramadan ini, dengan perbanyakkan taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana amalan utama dalam 10 malam akhir Ramadan, tuan-tuan, di antara amalan utama bagi orang beriktikaf yang sepenuhnya, hatta iktikaf yang muakkad, ialah banyakkan istighfar. Kerana kemuncak Ramadan ialah 10 hari terakhir. Allah nak dengar kita punya permintaan, kita punya hasrat, kita punya rintihan, kita punya munajat, kita punya harapan. Antaranya ialah istighfar. Mohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan kita fokus, kita mohon Allah bersihkan hati kita, maka perbanyakkanlah antara ucapan diajar Nabi pada Aisyah pun dia, tuan-tuan, banyakkanlah malam siang Ramadan 10 hari akhir ini, ratus ribu kali pun tak apa doanya. Riwayat daripada Aisyah, daripada Bukhari Muslim, Nabi ajar Aisyah dengan ucapan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca dari saat ke minit, minit ke jam, jam ke pagi, pagi ke malam, malam siang, dalam 10 hari terakhir. Yang ni kita ulang. Nabi ajar Aisyah supaya baca, kerana maksud daripada doa ini cukup menarik. Maksudnya apa? Allahumma innaka afuwan, ya Allah, Engkau Tuhan yang maha pemaaf dan pemberi kemaafan. Nampak? Iaitu Allah yang boleh terima taubat hambanya. Innaka afuwun, Engkau ni Tuhan yang beri kemaafan. Tuhibbul afwa, memang suka beri kemaafan. Tengok tuan-tuan, makna cukup menarik sekali. Dengan rayuan penuh keinsafan kita kepada Allah Azza wa Jalla, Engkaulah Tuhanku yang maha suka yang beri kemaafan dan suka beri kemaafan. Aku bersalah macam mana pun Engkau tidak akan zalimi aku, ya Tuhan. Aku bersalah banyak, dosa banyak, silapnya banyak, tapi Engkau tak pernah jadikan aku dalam kesempitan. Engkau tak pernah sempitkan aku, ya Allah. Engkau luaskan rezeki. Apa caranya? Engkau, ya Allah, tuhibbul afwa, suka beri kemaafan. Fa'fu anni. Kita mula merayu, ya Allah, ampunkan aku, maafkan aku, berikan aku kemaafan. Tengok tuan-tuan, jadi kata para ulama, dalam tempat iktikaf ini, baik kita iktikaf mutlak daripada mula sampai akhir Ramadan, atau kita iktikaf sementara dalam masa terbatas macam kita sekarang, minta ampun. Tiap kita perbanyakkanlah rintihan munajat keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak tambah lagi boleh. Apa dia tambahan doa yang lain? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tambah lagi dengan rayuan kepada Allah Azza wa Jalla, astaghfirullahal azim, aku mohon ampun kepada Allah Tuhan yang maha besar. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tiada Tuhan yang maha hidup, maha perkasa. Engkaulah Tuhanku yang maha benar. Wa atubu ilaih, aku mohon taubat kepadamu. Ini antara sebagian doa tambahan kepada yang tadi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi gabungan doa ini menjadikan doa kita lebih bermakna, lebih terfokus, lebih menunjukkan hasrat kita untuk kita dapat keampunan yang mutlak, keampunan penuh, pengampunan penuh daripada Allah dengan bersifat pengampunan yang jelas, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan kerohanian kita bukan tak minta sebelum 20 hari lepas, minta dah. Sebelum 10 hari ini kita minta, hari pertama, 2, 3, tapi untuk akhir Ramadan ini, kerana peluangnya besar lagi. Satu kata Al-Imam An-Nawawi rahmatullah, 10 Ramadan akhir ini seolah-olahnya satu gambaran kepada kita, kata beliau, menunjukkan Allah buka sungguh-sungguh kerahmatan kepada kita. Sementara pula 10 malam akhir ini Allah tengok kita berjaya, bukan gagal. Kita menang, bukan kecundang. Kita dalam keadaan ampunkan dosa, bukan terus berdosa. Kita ke syurga, bukan ke neraka. Ini kata Nawawi, peluang ini Allah buka seluas-luasnya. Sementara pula dalam 10 akhir ini Allah berikan malam Al-Qadar kepada kita, malam yang penuh dengan 1000 ke 1000 bulan seumpama itu. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya ialah dalam kita beriktikaf, sama ada iktikaf yang penuh ataupun sementara ini, dalam masa-masa terbatas ini, antara amal rohani kita ialah kita berzikir, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, sebut nama Allah dengan sebanyak-banyak. Diriwayatkan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah bila masuk Ramadan terakhir, 10 terakhir Ramadan, ini riwayat sebut
Malaikat gandakan amalan dengan zikir pada Allah. Itu malaikat. Kalau malaikat gandakan amalan berzikir 10 akhir Ramadan, apalagi kita. Kita lebih aula, lebih utama. Dengan cara mana? Zikrullah. Zikir, sebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara dua perkataan, daripada banyak perkataan disebut dalam hadis, dua ini biarlah menjadi pakaian utama sepanjang 10 hari terakhir Ramadan. Apa dia? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Antara banyak zikir sepanjang Ramadan, 10 akhir, sebanyak-banyak zikir, dua ini penting. Apa dia? Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Mana banyakkan ucapan tasbih ini. Pertama, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Kemudian subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih. Pagi 10 hari Ramadan terakhir, petang 10 hari Ramadan terakhir, malam, siang, asar, maghrib, isyak, subuh, tengah malam, pagi, awal subuh, tengah kita bertahajud, lepas tahajud, jam duha, jam sekarang. Takrarkanlah, ulangkanlah dua kalimah ini. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Sebab antara sebanyak-banyak zikir, Nabi angkat zikir ini, Nabi utama zikir ini berdasarkan hadis sabda Nabi SAW, kalimatan khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ar-rahman. Dua kalimah ringan di bibir, berat dalam timbangan pahala. Allah paling suka untuk didengarinya daripada hambanya. Nabi kata macam tu, kalimatan khafifatan ala lisan, ringan di bibir, thaqilatan fil mizan, berat dalam timbangan pahalanya, habibatan lirrahman. Allah paling suka dengar hambanya ucap dua kalimah. Allah paling suka. Maknanya tinggi kedudukan kalimah ini. Allah seronok dengar hambanya ucap. Apa dia? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Ini satu pandangan yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi alaihi, untuk diulang baca dalam 10 hari terakhir Ramadan ini. Ia proses pembersihan hati, bersihkan jiwa, bersihkan dalam hati kita segala kelumit yang tak betul, mungkin dosa, maksiat, macam-macam. Dia boleh basmikan. Itu satu. Termasuk juga yang lain, ada lagi 2-3 yang lain. Kita tak nafi banyak doa-doa zikir yang kita baca, boleh saja, tak ada masalah. Satu di antara doa yang lain ialah subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa bidada kalimatih. Satu lagi bacaan doa yang dianjurkan sangat-sangat untuk dibulang baca 10 hari terakhir, malam siangnya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Satu ketika isteri Nabi Zainab binti Jahsh, dia baca doa ini, dia baca zikir ini. Nabi tanya, engkau baca apa wahai Zainab, isteri baginda ni? Zainab sebut, ya Rasulullah, aku ulang baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih.
Kata Nabi, teruskanlah, Allah akan beri kamu segala kebaikan dan kemuliaan, keselamatan dan keredaan. Nabi kata, teruskan. Isteri Nabi SAW. Jadi ada ulama yang kata lebih aula utama kalimah ini kita bawa dalam bulan Ramadan 10 terakhir untuk dapat rahmat yang berpanjangan, rahmat yang berterusan, keampunan yang kekal abadi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Maka tuan-tuan, ini semua kalimah-kalimah suci, zikir-zikir yang bersifat apa ni? Untuk bersihkan hati, bersihkan jiwa kita dan mengangkat nama Allah Subhanahu wa taala. At-tasbih, kepada tasbih kita mencucikan Allah di sebarang kekurangan, kelemahan dan seumpamanya. Ini di antara amal-amal rohani, amalan-amal hati yang kita perlu lakukan 10 malam terakhir, 10 terakhir ketika sedang beriktikaf, sama ada kita iktikaf penuh, iktikaf muakkad sementara. Yang ketiga, dalam kesempatan amal hati 10 terakhir ini, bukan saja kita dalam keadaan berucapan istighfar tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa sampai akhir, bukan tak kita baik tasbih. Yang ketiga, amalan hati kita sepanjang 10 malam akhir Ramadan ini, kata setengah ulama'nya, banyak, saya ambil 1-2 lagi, antara ialah dengan kita memperbanyakkan apa dia, sembahyang sunat, solat sunat, khasnya duha di awal pagi sepanjang hari Ramadan 10 hari ini. Kita mentakdirkan solat duha, maka jangan tinggal amalan berduha, perbanyakkanlah. Kalau kita boleh buat lebih lagi 2, 4, 6, 8, 10 silakan, tapi jangan tinggal amalan berduha 2 rakaat pada masa duha sepanjang 10 hari terakhir. Hari ini 21 dah selesai, kita dah masuk dekat zuhur, dah habis tamatlah waktu untuk berduha. Kalau duha ini kalau ikut pada keluasan waktu, daripada jam syuruk pagi tadi hingga kira-kira suku jam belum zuhur masuk, kira-kira suku jam itu antara waktulah. Nak lebih ihtiyat, ambil dah setengah jam belum zuhur, tapi suku jam belum zuhur dianggap masih duha lagi. Mana kalau kita sekarang 1.17 waktu zuhur, pukul 1 last tu, siapa yang lewat tu boleh lagi tu, pukul 1 tu Allah Akbar, 2 rakaat selesai, berduha lagi. Keluasan tu ada daripada waktu syuruk lagi. Maknanya tak ada alasan 10 hari akhir kita boleh buat duha pada jam yang panjang sampai 5 jam itu. Ini satu di antara benda besar dalam 10 malam akhir, 10 hari akhir Ramadan. Yang keempat, terakhir, kerana masa tidak mengizinkan, amalan hati kita juga ni, amalan membersihkan hati, nak bina jiwa dan perasaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang seterusnya ialah di saat kita dalam kesempatan 10 hari akhir ini, kita juga meneruskan amal-amal bersedekah, infak, menyumbang. Tak kita hentikan, bahkan dalam 10 malam akhir kita makin menambah lagi upaya infak harta benda kita atas nama tabung kebajikan, tabung masjid, anak yatim, bagi makan orang buka puasa 10 malam akhir, taja program buka puasa, taja program sahur 10 malam akhir. Ini semua tuan-tuan menambah lagi kesucian hati, kerana infak sepanjang bulan Ramadan terakhir Ramadan khasnya bukan saja pahala, tetapi infak itu disebut dalam hadis, inna sadaqata tudfi'ul khataya, sedekah itu hapuskan dosa kita. Maka dengan sebab kita sedekah 10 akhir ni, dosa makin terhapus, dosa makin Allah angkat daripada kita. Ini satu rezeki. Jadi mudah-mudahan yang dah kekal buat, teruskanlah. Yang belum lagi, kita amalkan bersama-sama. Peluang ini peluang kita bersama
Mudah-mudahan dengan nikmat 10 hari akhir ini, jiwa kita makin bersih, hati makin hidup, akhlak makin mulia, iman makin kokoh, dan kita makin diradai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dipandang oleh Allah hambanya yang diradai, bukan dibenci, yang dikasihi, bukan dimurkainya. Amin amin rabbal alamin. Terus beramal dengan penuh keinsafan. Yang bercakap saya termasuk, tuan-tuan yang hadir, moga-moga terus beramal bersama-sama. Amin rabbal alamin. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbuna sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.